Batu kiki jembatan bosi, gulai udang sebelangon. Coba mak fikir dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulakan perbincangan kita dalam memperkatakan perkataan-perkataan Darat Negeri Sembilan ni, saya ingin menyampaikan ucapan takziah lah kepada warga-warga kita yang terkesan ataupun terkena banjir yang baru-baru ni berlaku. Kat tempat saya pun kena banjir juga. Nasib baik tempat rumah saya ni tanah tinggi, atas bukit tak kena lah. Tapi orang bawah bukit tu semua kena. Jadi kita sama-sama berdoa lah, semoga Allah mempermudahkan urusan kawan-kawan kita yang terkesan kena banjir itu kan. Mudah-mudahan banjir besar tak berlaku lagi lah. Kalau hujan tu biarlah hujan, tapi janganlah terlampau robek kan. Hujan tu rahmat sebenarnya. Jadi kita kena bersyukur kerana ada hujan. Tapi kena banjir itu banyak yang kita ni terkesan menterhandai, sebab sekarang ni COVID ni kan banyak orang tak berkerja, kehilangan kerja kan. Jadi saya berdoa semoga warga-warga kita, kawan-kawan kita yang terkesan kerana banjir itu akan dapatlah memulihkan semula keadaan mereka. Saya sembati ya. Okeylah, dengan tak berdengar lagi, malam ni kita akan membincangkan perkataan daripada huruf B juga, iaitu berrajin. B-E-G-H-O-J-I-N, berrajin. Berrajin ni pada bukan pengalaman saya lah, apa yang saya dapat tahulah melalui apa yang saya lalui, yang saya dengar orang tua cakap kan, dan juga pergaulan saya dengan kawan-kawan yang lain, mengikut keadaan dan tempat dan masa, berrajin ni boleh memberi berbagai makna ya. Okey, makna yang pertama, berrajin ni selalu kita rujuk kepada bomoh-bomoh zaman-zaman dulu lah. Zaman sekarang dah kurang lah. Zaman sekarang ni kalau kita kata orang ni alternative medicine ni kan, perubatan alternatif ni kita banyak pergi kepada perubatan Islam lah kan. Banyak macam Darussyifaq dan sebagainya tu kan. Kalau dulu-dulu zaman saya kecil-kecil dulu tak ada tu dah. Jarang lah saya jumpa ustaz-ustaz yang mengubek. Banyak dukun-dukun, pawang-pawang yang mengubek. Jadi berrajin ni sinonim dengan dukun dan pawang-pawang kat kampung saya dulu lah. Berrajin ni maknanya menunjukkan perbuatan seorang bomoh. Dulu bomoh ni dia bila mengubek ni kan, dia macam-macam lah dia punya kelengkapan dia kan. Salah satu itu yang saya ingat itu kemoyan kan, dia bakar kemoyan kan, dan macam-macam lah. Dan ada setengah-setengah bomoh tu dia akan menurun, orang kampung panggil menurun lah. Kalau tempat lain yang saya pernah pergi, saya di Johor ni, dia panggil naik syekh kata. Naik syekh kata. Kita orang Negeri Sembilan panggil menurun. Makna di sini pawang-pawang dan dukun-dukun tu dia ada menggunakan khidmat ataupun servis lah tu, khidmat makhluk-makhluk di di dunia sebelah ni lah. Maksud itu jin kan, orang adu ni kan. Dan kerana dulu pun masa saya kecil dah banyak saya jumpa orang bomoh dulu, dia banyak pendamping kata orang ni, pendamping tu macam akuan dia lah, jin ke orang adu ni lah. Jadi bila dia mengubek tu, dia gunakan tu lah. Jadi tak apa mentera dia baca tu kan, dia menurun lah. Jadi bila dia seolah-olah ada benda masuk ke dalam badan dia tu, dia berrajin, mana dia bertukar lah, daripada lembut itu jadi koreh ke, jadi tegas ke, garang ke, tiba-tiba suara garau. Dia ngubek, cara dia ngubek orang lah ni, orang berrajin ni. Saya pernah lah tengok dulu masa saya kecil-kecil tengok orang berjin, tapi saya tak nak sebut nama tempat dia.
Macam tu lah. Tiba-tiba dia macam orang, dia bukan diri dia sendiri lah. Seolah-olah ada benda lain yang menguasai diri dia. Jadi itulah cara dia mengubek tu macam-macam lah. Dia kau banyak sakit kau ni macam-macam lah. Itu adalah makna berojin. Maknanya perbuatan seorang bomoh yang menggunakan jin atau pendamping dia ketika mengubati pesakit dia. Pada mulanya bomoh tu akan menyerulah nama sahabat dia tu ke pendamping dia tu. Kadang dia nanti dah lama tu dia akan berkelakuan terbercakap seperti ada makhluk lain masuk dalam tubuh dia. Itu dia panggil berojin. Saya ingat itu masa saya duduk kampung lah. Saya duduk bayai tu ada. Orang kawan saya, Jang, mau kita pergi tengok apa ni. Ada lah sebut nama dukun tu, berojin. Saya berojin. Okeylah pergi tengok kan. Rasanya berojin tu dia menurun lah. Dia menurun. Jadi itulah makna berojin. Satu. Berojin yang satu lagi ni menunjukkan keadaan seseorang tengah marah tau. Bila dia marah tu, dia bersuara tinggi dan macam bertompik lah marah seorang. Itu pun berojin juga. Macam saya pernah ingat lah arwah wan saya tu. Saya saya nakal tu kat kampung tu. Saya rumah ngejual bersekar atuk saya tu. Saya buat macam-macam lah, suruh bego-bego. Lepas tu wan Soban, jangan kacau bersekar atuk tu. Kan berojin orang tua tu kan. Jadi berojin tu maknanya tu marah, maknanya atuk saya akan marah, bertompik. Memang pernah lah sekali tu atuk saya marah saya, budak ujang ni kata. Macam-macam lah dia cakap kan, dia marah kat cucu kan. Saya nakal kecil tu. Itu pun kita panggil berojin, ya, menunjukkan orang tengah marah. Bila dia marah tu dia menggunakan pekat suara yang tinggi sambil menjerit atau bertompik. Itu pun kita boleh panggil berojin. Satu lagi makna berojin yang pernah saya kan masuk tu, saya saksikanlah orang seseorang menggunakan perkataan berojin tu. Sebab saya ni banyak duduk dengan wan saya dulu kan. Jadi banyaklah perkataan-perkataan 9 tu saya guna dapat pada wan saya lah. Jadi saya dengan sepupu saya, ada sepupu saya kalau saya jumpa sepupu saya ni belah mak saya dah, saya suka bergurau cakap kuat macam-macam lah, tergolak-golak. Jadi kita orang atas rumah ni bila jumpa sepupu ni berburak lah, golak-golak, kadang sampai nopuk-nopuk lantai lah, lantai lah. Jadi Wan kat bawah tu dengar lah. Jadi Wan menjerit lah, dia marah lah. Apa kau buat tu, Ujang, Ambong, berojinnya tu. Jadi maknanya berojin yang arwah Wan saya ni rujuk maknanya perbuatan kami yang menjoget-joget tu, golak-golak tu, bahak. Dengan cerita sepupu jarang jumpa kan, sambil tumbuk-tumbuk lantai semua tu kan. Kita dulu lantai papan kan. Jadi bunyi bising lah. Jadi pun dipanggil berojin juga. Maknanya berojin tu dua orang ataupun lebih kumpulan duduk sama-sama berburak, bertengkorak, kuek-kuek kan. Bercakap kuek-kuek. Jadi kita ditegur oleh orang itu, apa kau buat itu, berojin di rumah tu. Jadi pun dia pun guna perkataan berojin. Jadi inilah 3 makna perkataan berojin. Maknanya yang ketiga ni menunjukkan dua atau sekumpulan orang yang bergurau atau bercakap dengan suara yang kuat atau menjoget-joget ketika memperkatakan sesuatu lah. Itulah berojin, ya. Jadi cukup untuk kali ini perbincangan kita tentang berojin perkataan ke-9 ni, iaitu berojin. Kalau wari-wari yang tengok ni, kalau ada perkataan yang lain kan, sila bagi komen lah dekat saya punya YouTube tu. Jadi boleh nanti saya akan bagi tahu ulas mula. Sebab tak semesti apa yang saya cakap ni semua tu sama dengan pengertian dia seperti yang wari-wari lain pernah dengar ataupun terima daripada orang dulu. Jadi kalau ada makna lain tu, silalah saya alu-alukan beritahu, ya. Jadi bukan sekobaran saya punya ni betul tak. Jadi ini apa yang saya lalui, apa yang saya tanya, apa yang saya dengar. Mungkin wari-wari ada yang lain dengar, sila bagi pendapat. Dan saya alu-alukan dan saya harap wari-wari mana yang tengok ni, mana yang belum subscribe tu, saya punya YouTube channel ni subscribe lah.
Sebab apa saya bukan apa, kalau boleh biar ramai orang tahu lah saya punya YouTube channel ni. Mungkin bagi boleh share, dan jangan lupa tekan tombol loceng tu, sebab setiap video-video yang baru nanti saya akan beritahu ya. Jadi itu saja untuk malam ni. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.